Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk berkaitan dengan kekurangan akses kepada air bersih dan sanitasi di Nigeria. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu diketuai oleh saudara Arizan Bezanan Arifin dan ahli kumpulannya terdiri daripada Azam, Zuhairi, saya sendiri Sabrina dan juga Amirah Fatihah. Saya Muhammad Azhar Effendi bin Osman, nombor metrik S57856. Pengenalan kajian. Isu bagi kajian ini ialah wujud perbezaan bekalan air dan sanitasi yang besar antara kawasan bandar dan dua bandar di negara Nigeria. Permasalahan kajian ini pula ialah tidak mempunyai akses kepada air bersih dan sanitasi yang betul. Kajian ini terdapat 3 objektif. Objektifnya ialah menganalisis akses terhadap air bersih dan sanitasi di Nigeria. Yang kedua ialah menganalisis impak terhadap kekurangan air bersih dan sanitasi di Nigeria. Yang ketiga ialah menerangkan solusi permasalahan air dan sanitasi di Nigeria. Jekaan hasil kajian ini ialah dengan menjalankan kajian ini, ia dapat memberikan maklumat dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai akses terhadap air bersih dan sanitasi di negara Nigeria. Bukan itu sahaja, ia dapat mengetahui lebih mendalam mengenai impak yang berlaku terhadap negara Nigeria akibat daripada kekurangan air bersih. Yang terakhir ialah kajian ini dapat menerangkan solusi permasalahan air bersih dan sanitasi di negara Nigeria dengan lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Fatihah, nombor metrik S58585. Untuk bahagian saya akan membentangkan mengenai sorotan literature. Jadi saya telah memilih artikel daripada Abu Bakar tahun 2019 di mana beliau telah mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi akses kepada sumber air di Nigeria. Jadi antara faktor yang dikaji adalah faktor lokasi, faktor sosioekonomi, faktor demografi dan juga faktor lain seperti akses kepada elektrik. Melalui kajian beliau dapat konklusikan bahawa terdapat 2 faktor yang sangat memberi impak yang besar di mana faktor itu adalah faktor faktor wilayah iaitu kawasan mereka dan juga sosioekonomi. Jadi kajian ini telah menunjukkan bahawa walaupun air paip yang dihantar ke kawasan mereka tu, halaman mereka seperti paip awam dianggap sebagai fasiliti utama di sana, tapi hanya 10.7% sahaja yang menggunakan fasiliti tersebut, yang mendapat fasiliti kemudahan tersebut. Di samping itu, pengkaji kita ni iaitu Abu Bakar, beliau telah menasihatkan untuk penggalian telaga komuniti di sana dan paip awam dan mewujudkan lebih banyak paip awam sebagai langkah sementara sebelum memasang paip air kekal. Beliau juga mencadangkan untuk memberi tumpuan kepada capur tangan di antara penduduk yang kurang bernasib baik dan kawasan yang terpinggir bagi meningkatkan juga akses isi rumah tersebut kepada air minuman yang bersih di Nigeria. Okey, seterusnya saya telah memilih juga beberapa artikel mengenai kesan terhadap kekurangan air bersih dan sanitasi di Nigeria di mana boleh menyebabkan penyakit malaria seperti yang telah dinyatakan oleh seorang pengkaji saya pilih ni, yang saya ada nyatakan dalam skrin, di mana kekerapan yang berlaku penyakit ini adalah sebanyak 88.6%. Jadi banyaklah yang berlaku di Nigeria ya. Jadi malah amalan pelubusan mereka hanyalah menggunakan tandas lubang tradisional dalam kehidupan seharian mereka, di mana mereka hanya menggali tanah secara directnya, kiranya macam kita sebagai orang kampung biasalah macam tu kan. Tapi diorang
even masa sekarang pun dia masih mengamalkan cara yang begitu. Jadi seterusnya kemudahan yang digunakan untuk menyimpan air minuman kebanyakannya hanyalah ditutup dengan periuk tanah liat dan bekas plastik. Malah kaedah rawatan air yang paling biasa digunakan oleh mereka hanyalah melalui penapisan melalui kain, pendidihan dan klorin. Jadi komuniti ini menurut pengkaji mereka masih berisiko kerana kekurangan bekalan air yang bersih, air yang selamat. Malah amalan rawatan dalam rumah mereka juga tidaklah teratur serta pembuangan kotoran yang tidak efisien. Oleh itu, pengkaji ini mencadangkan untuk menyediakan alat kemudahan, menyediakan fasiliti dan pendidikan mengenai kebersihan menjadi satu asas untuk memastikan kesihatan awan di kawasan kajian. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arizan Muzana Arifin. Hari ini saya ingin membentangkan metodologi kajian yang kami gunakan dalam kajian ini. Yang pertama sekali adalah sumber data. Kami perolehi data daripada data sekunder daripada World Bank Data. Range tahun daripada tahun 2012 sehingga tahun 2021. Antara data yang kami gunakan adalah untuk kajian ini Lake Access Water in Nigeria. Kami menggunakan data yang pertama adalah people using at least basic drinking water service percent of population. Yang kedua adalah rural and urban access to basic drinking water service. Dan juga yang ketiga adalah access to basic rural and urban sanitation service percent of population. Dan juga yang ketiga adalah people using safely managed sanitation service percent of population. Data yang kami peroleh ini adalah daripada World Bank. Dan juga yang kedua adalah kaedah yang kami guna. Kaedah yang kami guna dalam kajian ini untuk melihat kesan kekurangan air di negara Nigeria dan juga sanitasi di negara Nigeria adalah kami menggunakan kaedah analisis statistik deskriptif. Menggunakan analisis ini, kami akan menggunakan data yang diperolehi, data sekunder tersebut, dan juga menganalisis dan mentafsirnya dalam bentuk grafik sebagai ringkasan kepada data yang diperolehi. Tafsiran data dalam bentuk grafik itu termasuklah seperti graf, carta bar, carta pie, dan lain-lain. Analisis ini juga dapat melihat kami dapat menjawab pelbagai objektif yang telah diutarakan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ini merupakan data dalam tempoh 9 tahun yang bermula daripada tahun 2012 sehingga 2020. Okey, data ini diperolehi daripada Bank Dunia yang kami kaji berkaitan dengan masyarakat Nigeria yang menggunakan perkhidmatan air yang asas di bandar dan juga luar bandar. Kemudian masyarakat Nigeria yang juga menggunakan perkhidmatan sanitasi asas di bandar dan juga luar bandar. Kemudian yang ketiga, kami mengkaji berkaitan dengan masyarakat yang menggunakan air minuman yang diuruskan dengan selamat. Okey, daripada data yang diperolehi, keputusan dan hasil daripada pembincangan mendapati ketujuh graf menunjukkan peningkatan setiap tahun yang bermula daripada tahun 2012 hingga tahun 2020. Walaupun masyarakat Nigeria yang menggunakan perkhidmatan air minuman asas di luar bandar menunjukkan peningkatan tetapi dalam keadaan yang perlahan. Ini kerana mereka kurang diberi pendedahan mengenai akses terhadap kepentingan air bersih. Namun, ia tetap menunjukkan peningkatan dan penambahbaikan oleh masyarakat Nigeria ini. Begitu juga dengan masyarakat Nigeria yang menggunakan perkhidmatan sanitasi turut menunjukkan perkembangan yang positif pada setiap tahun. Okey. Manakala masyarakat yang menggunakan air minuman yang diurus dengan selamat menunjukkan kesan positif. Sekiranya Nigeria berlaku kekurangan air yang bersih dan juga sanitasi akan mendatangkan beberapa impak negatif di mana ia akan menjejaskan kesihatan seperti berlakunya demam-demam, batuk dan juga cirit-birit. Ia akan mendatangkan penyakit bawaan seperti hepatitis A dan juga kolera yang terutamanya akan dijangkiti
oleh masyarakat yang kurang imunisasi seperti kanak-kanak, bayi dan juga orang tua. Selain itu, aktiviti seharian juga akan terganggu seperti pertanian. Kerana pertanian ini kita sedia maklum ia menggunakan air yang banyak untuk aktiviti pertanian. Selain itu juga aktiviti seharian di rumah maupun di sekolah terganggu kerana kurangnya memperolehi air yang bersih. Nigeria menghadapi cabaran dalam menyediakan kemudahan air bersih dan sanitasi menyebabkan risiko kesihatan dan amalan kebersihan yang buruk. Faktor seperti pertumbuhan penduduk, pembadaran infrastruktur yang tidak mencukupi, tadbir urus yang lemah dan jurang sosial ekonomi menyumbang kepada isu ini. Menangani perkara ini memerlukan kerajaan, organisasi antarabangsa dan komuniti tempatan untuk menambah baik sistem bekalan air, infrastruktur sanitasi dan menggalakkan pendidikan kebersihan. Ini adalah penting untuk kesihatan awam, pembangunan sosial ekonomi, mengurangkan kemiskinan dan mencapai matlamat pembangunan lestari pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu ke-6. Antara cadangan yang dikemukakan ialah unit rawatan air mudah alih. Menggunakan unit rawatan air mudah alih kepada komuniti terpencil dan kurang mendapat perkhidmatan boleh menawarkan akses segera kepada air bersih. Unit ini direka bentuk untuk serba lengkap dan boleh diangkut ke lokasi yang berbeza mengikut keperluan. Penyelesaian ini amat berharga semasa kecemasan atau di kawasan yang kekurangan infrastruktur air yang kekal, kerana ia menyediakan cara sementara tetapi berkesan untuk memastikan air bersih untuk tujuan minuman, memasak dan kebersihan. Seterusnya, penuaian air hujan. Melaksanakan sistem penuaian air hujan boleh menangkap dan menyimpan hujan untuk kegunaan kemudian. Teknik ini melibatkan pengumpulan air hujan dari atas bumbung, permukaan atau kawasan tadahan dan mengarahkannya ke dalam tangki simpanan atau takungan bawah tanah. Penyelesaian ini amat membantu memulihkan sumber air tawar, mengurangkan pergantungan kepada sumber air luaran dan menyediakan pilihan bekalan air yang mampan. Cadangan ketiga ialah penyagaraman air berkuasa suria. Penyagaraman ialah proses penyikiran garam dan kotoran lain daripada air laut, menjadikannya sesuatu untuk tujuan minuman dan perairan. Dengan menggunakan tenaga suria, logik penyagaraman ini mengurangkan pergantungan kepada sumber tenaga tidak boleh diperbarui, menjadikan proses lebih mesra alam dan menjimatkan kos. Penyelesaian inovatif ini boleh membantu mengurangkan tekanan air di kawasan yang mempunyai cahaya matahari yang banyak tetapi sumber air tawar yang amat terhad. Cadangan terakhir ialah penapis biopasir. Memperkenalkan penapis biopasir di peringkat isi rumah boleh menyediakan penyelesaian yang berpatutan dan mampan untuk pembersihan air. Penapis biopasir ialah peranti mudah dan kos rendah yang diperbuat daripada lapisan pasir dan kerikil, ditempatkan di dalam bekas konkrit atau plastik. Penyelenggaraan tetap seperti membuang sedimen terkumpul dan pergantian lapisan atas pasir sesekali memastikan keberkesanan berterusan penapis. Penyelesaian ini amatlah sesuai untuk kawasan di luar bandar. Sekian, itu sahaja daripada kami. Bye!